Astagfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Semua tak dengar eh? Saya pakai earphone, suara tak jelas. Tak jelas suara? Mana earphone? Selalu dengar takut line eh? Dengar Ustaz, dengar. Dengar tak? Suara tak jelas ke? Suara jelas. Cuma tak berapa kuat. Ha? Jelas Ustaz. Tak dengar line dia orang tak okey Ustaz. Oh, okey. InsyaAllah Ustaz, InsyaAllah dengar. Dengar eh? Okey, baik. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita insya-Allah. Kita mula berawal lagi balik sebab minggu lepas tu kita buat secara spontan je lah, secara lalu. Baik, pagi ni kita buat secara dalam sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku mulai kitab ini. Dan lagi pula yang Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Itu terjemahan ada Bismillah. Jadi kalau Bismillah tu kita tak mau halusi sangat. Kalau secara dalamnya, kalau nak i'rab tu dia panjang. Bagi orang yang mula-mula intro ni, kalau untuk basic ni, kita masuk pada kalam terus. Kata dia al-kalamu. Baris kat situ dia tulis al-kalam. Baris kat situ dia tulis al-kalam. Ulama bahas kalau kita baca al-kulam dengan al-kilam boleh ke tak? Jadi saya nak buka pakai apa? Sekejap
Apa benda tu pula? Ah. Saya nak share screen jap Mana tadi share screen? Ah. Okey. Ya lah, apa lah ni? Tiba-tiba keluar lah ni. Iklan sekejap ni. Kita pun bawa belajar kat benda ni. Saya. Alhamdulillah, perkembangan terbaik tu Ustaz. Baik buat. Astagfirullah. Kat mana lah ni? Tak pandai nak ni. Tiba-tiba keluar iklan banyak ni. Okey. Kacau iklan, kacau. Boleh nampak InsyaAllah nampak. Boleh dengar Dengar dengan jelas. Dengar dan nampak. Ya Yelah Ustaz, macam-macam benda keluar. Bukan senang nak belajar ilmu Ustaz. Always first time. Tapi Ustaz, saya dah sharekan muka surat pertama dekat WhatsApp group. Yang ni Ustaz nak tulis. Lebih lanjut. Okey. Dengar Dengar. Dengar. Ustaz. Okey. Saya tak dengar ni. Tapi nampak muka Nampak muka Ustaz dan skrin dua-dua nampak. Dan nampak dua-dua. Skrin dengan muka Ustaz nampak. Okey. Baik. Jadi kalau di situ tu al-kalam tu Kena kalau pakai nak mic baca tu. Ustaz, Kena pakai mic tu. Tak jelas lah. tak jelas. Suara problem tak? Suara dia macam slow sangat. Kena cari earphone. Ya. Clear. Saya takut line lah sebab ni okey. Yang lain clear Ustaz. Clear. Kita yang lain clear. Tak, siapa yang tak bersuara tu tolong mic ya. Tolong mic. Suara Ustaz lari daripada apa yang you cakap. Sikit saja. Memang tak dengar langsung suara. Suara dengar. Tapi percakapan you dengan suara you lari tu tak. Dia tak sama. Dia lari sikit je lah. Okey. Baik. Tengok. Janji dengar. Tapi suara jelas. Jadi kita dengar, kita faham cukup. Tak payah nak seimbang pun, it's okay. No problem. Tak macam sebelah makmat. Buat suara mamak kuatnya. Suara kita kan mantap. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu. Jadi al-kalam tu dia boleh baca tiga. Kalau kita baca al-kalam dengan makna Allah huwa lafzu al-murakkabu. Tapi kalau baca al-kulam, itu kalau baca al-kulam dia panggil jamak. Kalau baca al-kulam, nampak tak skrin? Nampak tak skrin? Hitam pula Ustaz. Skrin gelap. Skrin Ustaz terhijab lah Ustaz. Alhamdulillah nampak. Nampak Ustaz, nampak. Skrin nampak. Al-kalam. Tulis balik. Ni baru belajar ni. Ustaz pakai pen ke?
Saya pakai pen ni. Pen ni lah. Pen tab ya. Tabnya pen ni lah. Stylus. Dia panggil stylus. Al-kalam. Kat mana lah ni? Kita tekan pen ni. Okay. Inilah orang pondok baru belajar ni. Rasa darat sikit saya ni. Jakun sikit. Al-kalamu. Satu lagi. Al-kulam. Al-kilam. Al-kulam mana? Ya, padam akbar kalam dulu. Lam. Al-kulam. Tak apa Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Mula-mula memang macam tu. Lama Ustaz biasa okey. Lepas tu Al-kilam. Kalau tak ada baris tu payah nak baca. Al-kilam. Baik. Yang belakang tu semua sama. Tengah-tengah dia tu. Tengah-tengah dia. Baik, baca al-kalamu, al-kulamu, al-kilamu. Dia ada beza situ. Dia ada beza kalau kata macam itu. Kalau kita baca al-kalam, itu di sisi ulama nahwu tu huwal lafzu. Akan datang kita bahas tu al-kalam. Akan datang kita bahas. Dia dekat kaf tu je. Tapi kalau baca al-kulam, itu dengan mana jamak ataupun kita panggil plural bagi al-kalam, al-kilamu. Plural bagi al-kilamu. Di plural dia gini. Macam mana ni? Jamak. Al-kulam tu dia panggil jamak dia tu al-kilam. Yang bawah tu lah Ustaz kan? Al-kilamu. Bukan al-kilam, al-kulam, kulam silap. Dah betul. Ni kulam silap. Kulam tu nombor 2 dah tulis dah tu. Kulam, silap. Kalau baca kulam dengan makna Allah SWT Muhammad, al-ardu as-su'batu. Al-ardu as-su'batu. Nanti tak? Al-ardu as-su'batu ni boleh tulis lah. Tak saya tulis tak apa. Tapi saya tulis bahasa Arab sana. Al-ardu as-su'batu. Bumi yang keras. Tapak yang keras. Tu. Kalau kulam. Kalau baca kulam, al-ardu as-su'batu. Kalau baca kilam, tu bawa lain. Kalau baca kilam, itu jamak bagi al-kilamu. Al-kilamu. Al-kalamu. Macam mana? Ya. Macam ni. Al-kalamu. Dia panggil jamak bagi al-kalamu. Kalau kilam tu, jamak bagi al-kalamu. Makna apa? Makna sama. Kalau baca kilam. Kalau baca al-kilam, dia punya plural dia al-kalamu. Kalau baca al-kalam tadi tu, tu makna lain. Kalau al-kulam, makna dia bumi yang keras. Asal su'bah ni payah, susah. Tapi yang mana bumi ataupun tapak yang keras. Tapak yang keras. Hilang tak dah. Okey. Dia terhijab sekejap. Terhijab. Okey, nampak skrin? Mula-mula memang macam tu Ustaz. Lama okey lah. Masya Allah. Okey, al-kalamu tu saya tak mau tulis sebab dia makna dia depan tu ada dalam kitab. Sebab dia cerita dia kenapa kita baca, kenapa Ustaz kenapa saya tulis macam ni. Sebab kadang-kadang kalau tak ada baris, kita jumpa al-kalam ke al-kulam ke al-kilam. Nak baca. Dia kita nak baca al-kulam ke al-kilam. Sebab tu kita cerita balik tu. Kadang-kadang kalau tak ada baris tu dia berlainan. Nak baca al-kulam ke al-kilam ke al-kalam. Tengok pada tempat. Kalau semata-mata
Kalau tengok makna dia. Kalau orang tanya kita, kalam di sisi ulama nahwu apa? Baru kita sebut al-kalam, itu panggil al-kalam. Kalau orang tanya kita, al-kulam tu maksud apa? Jangan kita kata salah kat orang. Mana ada kulam? Jangan. Kita yang tak betul. Betul kita belajar ni dia tak mudah menghukum. Kita belajar ni dia jangan mudah menghukum. Dia luas. Sebab ilmu, kalau ilmu kita luas, kita dengar dulu. Kalau orang tanya kita, kalau saya nak baca al-kulam boleh tak? Jangan kata salah kulam, kena baca al-kalam. Dia cakap gitu. Kalau dia kata saya nak tahu kalau baca al-kalam tu, kalau sisi ulama nahwu apa? Baru kita cakap al-kalam, kulam tak betul. Tapi kalau orang tanya kita, kata Haji, saya nak tanya, kalau al-kulam tu boleh baca tak al-kulam? Boleh baca tapi makna dia lain. Makna dia al-ardu as-su'batu. Tapak yang keras. Kita panggil tapak yang keras. Kalau baca al-kilam, itu dia panggil jamak bagi al-kalamu. Apa jamak? Ya, betul. Dia punya maksud dia kulam tu al-ardu as-su'batu. Makna dia. Kalau al-kalam yang atas tu huwal lafzu al-murakabu. Kalau al-kilam itu jamak bagi al-kalamu. Apa jamak? Jamak tu panggil plural. Dalam bahasa Arab, dia ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad tu satu, musanna tu menunjuk atas dua. Kalau jamak tu menunjuk lebih daripada dua. Tapi dalam bahasa taksir, kita, ya? Jamak taksir. Dia panggil jamak taksir. Tapi kalau kita Abang Selamat. Kalau kita baca dia al-kalam, dia kalau dalam bahasa Inggeris dia ada dua je, plural dengan singular. Dalam bahasa Inggeris saya nak tanya orang yang pandai bahasa Inggeris, kalau menunjuk atas dua ada tak? Selain pada single plural. Ada Ustaz, ada singular plural sahaja. Tak ada dua menunjuk dua, tak ada Ada. Satu dalam bahasa Arab dia tiga. Kalau satu lah. Kalau dua, musanna dia panggil. Tak apa, itu akan datang kita bahas. Habis itu. Jadi kalau al-kilam, itu dia panggil jamak pada kata al-kalamu. Jamak pada kata al-kalamu. Tapi maksudnya apa? Kalau tanya esok. Maksud dia tulis al-jarhu. Al-kilam dengan mana al-jarhu. Apa al-jarhu? Baik, nak saya tulis al-jarhu. Ya. Hilang dah. Tak apa. Dia al-jarhu gini Al-kilam tadi Hal simple Ustaz. Hal pedas. Dengan mana al-jarhu. 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 Al-jarhu ni apa? Luka, tulis. Al-jarhu dengan mana luka. Jadi kita ada banyak makna dapat. Kalau al-kalam, al-kulam, al-kilam. Kalau al-kulam kita tahu makna dia apa. Tapak yang keras, bumi yang keras. Kalau kita kata al-kilam, di mana al-jarhu. Kilam ni dia panggil jamak bagi al-kalamu. Tapi makna dia al-jarhu. Al-jarhu ni apa? Cedera, luka. Al-jarhu dengan mana luka ataupun cedera. Tulis. Tengok. Luas tak makna kita. Ejaan dia. Ejaan sama tapi baris berlainan. Satu dalam bahasa Arab, kalau baris tu berlainan, maksudnya berbeza. Itu kena hati-hati. Kita belajar bahasa Arab. Sebab tu dalam ayat Quran tu banyak. Kadang-kadang kita, ni aku tahu ni. Tapi kadang makna lain. Makna dia lain. Itu dia. Habis.
Jadi semua ada 3 Al-kalam. Al-kalam tu tak apalah yang kita nak belajar ni. Kalau al-kulam itu dengan mana al-ardu as-su'batu. Kalau al-kilam, al-kilam ni dia panggil jamak dia plural itu al-kalamu. Al-kalamu maknanya dia al-jarhu. Ni. Dia kalau nak cantik lagi macam ni. Ya. Nak cantik lagi gini. Al-kalam. Kalam. Al-kulam tadi apa? Al-kilam tadi Al-kilam. Lepas tu jamak dia al-kalamu. Jamak bagi al-kalamu. Lepas tu buat sini, titik sini. Sini. Siapa lah nak call lah. Kacau lah. Bye-bye. Maknanya al-jarhu. Ini bahawa sempurna. Al-jarhu. Okey, nampak? Al-jarhu. Al-kilam, jamak al-kalam. Al-kalamu. Al-kalamu. Jim tu jamak makna dia al-jarhu. Kalau al-kulam tadi. Al-kulam tadi tu makna dia al-ardu al-su'batu. Al-su'batu. Al-ardu al-su'batu. Okey. Habis itu. Al-kalam tak payah bahas sebab dah ada dalam kitab. Okey, faham semua Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab lagi. Kita tengok kitab balik. Tu dia. Padam balik. Okey. Jelas Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kata musannif al-kalamu. Ni kita nak al-kalam. Al-kalamu huwal lafzu. Bermula kalam. Bila sebelum kata bermula kalam itu mubtada. I'rab dia. Nanti akan datang kita nak tahu apa i'rab. Nanti akan datang terbahas. Akan datang kita bahas i'rab tu apa. Ialah al-lafzu. Ialah lafaz. Bila sebut al-lafzu, lafaz, kita dah bagi tahu sepital lalu baru ni. Apa tu lafaz? Nanti saya tengok. Lafaz ni apa tengok? Ni kita tulis. Lafaz iaitu saya tulis sekejap. Al-lafzu. Al-lafzu. Tulisan tak apa nak cantik ni sebab pakai apa? Board screen board putih ni. Bawa pakai. Al-lafzu dengan mana? As-sautu al-mustamilu. As-sautu al-mustamilu. Mau ni saya cakap mamainya. Bukan cakap mamai, cakap sikit je. Ni dah masuk payah dah Al-sautu mustamil. Siapa semua boleh tulis bahasa Arab tak? Semua boleh tulis bahasa Arab ke? Boleh, insya-Allah boleh. Boleh tulis jauh. Boleh. Boleh. Okey, belajar tulis bahasa Arab. As-sautu mustamil. Nama pun bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab lah. Al-mustamilu.
al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati ala ba'di al-hurufi al-hijaiyati. Hijaiyati. Okey. Al-lafzu ialah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Apa maksud dia? Tulis. Lafaz tu ialah suara yang mengandungi suara yang melengkapi hilang pula dah. Macam mana boleh hilang tiba-tiba ni? Dah habis tulis tadi? Sempat dah tulis? Tak habis Ustaz. Tak sempat Ustaz. Tak sempat. Tak sempat? Ada satu ayat tak Ustaz padam cepat sangat. Bukan padam. Dia hilang pula dah. Ada Ustaz tertekan. Ustaz tertekan apa tu orang tak Ustaz? Ustaz tertekan ada memang panel dia apa kata kat situ. Yang terpadam. Tak, tadi okey. Sekejap. Tak apa. Ustaz undo. Undur. Undo Ustaz. Cuba undo. Undo Atau back. Sekejap, tengah cari mana undo ni. New drawing. You will lose the current drawing. No. Tak apa Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Mula macam tu. Lama okey insyaAllah. Pelan-pelan. Ini kan budak pondok. Anak panah. Budak pondok baru belajar ni. Ke kanan ke? Sekejap. No. Ni apa ni? Oh, keluar ni pula dah. Sincan ke apa ni? Banyak sangat iklan Apa dia ni? Tapi ada orang sempat ambil gambar Ustaz. Saya Okey. La ilaha illallah. Dia keluar ni pula dah. Yang apa ni? Apps tu free Ustaz. Itu yang banyak iklan tu. App free. Apps tu free. Itu yang banyak iklan tu. Ustaz kena cari apps lain yang boleh okey. Kena cari yang okey ya? Bayar jugalah Ustaz. Kena yang bayar. Ustaz cari apps yang tak ada banyak iklan. Bolehlah pelan-pelan. Tulis balik lah. Nanti saya check balik. Nanti kalau ada apps yang bagus nanti saya bagi tahu Ustaz ya. Okey. Okey. Lafzu. Tak apa, saya tulis cepat-cepat. Ustaz, saya dekat grup semua okey lah. Saya dah share kat grup. Oh, dah share dah? Dah. Okey. Ada orang dapat snap. Ada orang dapat snap? Okey. Alhamdulillah. Sautu al-mustamilu ala ba'di tulis. Hurufi hal hijaiyah. Nanti baris, jangan risau. Tulis dulu. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Terima kasih. Minta maaf banyaklah kalau orang yang lambat tulis sikit bahasa Arab tu, minta maaf banyak. Haji Muhammad dah clear dah? Ustaz, kita ambil gambar je lah Ustaz. Nanti baru tulis. Okey, ambil gambar siap-siap. Siapa tu boleh ambil gambar semua? Boleh ambil gambar? Boleh.
Okey. Nanti Jadi hantar bila kat sebut lafaz, dalam kitab nahwu, iaitu suara yang melengkapi. Suara yang melengkapi di atas tengah huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Alif sampai ya. Alif bata tu panggil huruf hijaiyah. Contoh macam mana contoh? Contoh tulis. Contoh kita kata Zaidun. Contoh dia. Contoh. Kalau saya tulis bahasa Arab, misal misal Zaidun. Zaidun. Baik. Zaidun tu panggil lafaz. Sebab apa panggil lafaz? Kita sebut Zaidun. Itu suara tu melengkapi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Bukan semua. Zai, ya, dal. Zaidun tu zai, ya, dal itu mengandungi di dalam huruf hijaiyah. Alif sampai ya tu ada 3 huruf dalam tu. Itu dia panggil lafaz. Itu dia panggil lafaz. Habis itu. Kalau isyarat tak panggil lafaz. Kalau isyarat tak panggil lafaz. Habis itu. Itu yang pertama. Ustaz ulang balik. Apa lapas tu maksudnya? Lafaz tu melengkapi di atas Suara. Yang Ustaz kata tadi suara. Suara yang melengkapi di atas sebahagian huruf. Sebahagian huruf. Baik, kita bagi contoh apa? Zaidun. Orang tanya kita, Zaidun tu lafaz ke kalimah? Itu ialah lafaz. Sebab apa lafaz? Sebab suara tu mengandungi di atas sebahagian huruf hijaiyah. Kita panggil Zaidun. Itu nak main kalam. Salah satu nak main kalam, mesti dia tu ada lafaz. Kan kita nak bercakap kan? Kita panggil Zaidun, Zaid. Lepas tu orang tanya kita, Zaid tu apa Zaid tu kita panggil Zaid tu lafaz. Sebab apa panggil lafaz? Sebab Zaid itu di dalam mengandungi dia ada huruf hijaiyah. Orang tanya apa huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sa tu sampai ya. Cumanya Zaidun tu Zai, ya, dal. Bila sebut Zai, ya, dal, itu mengandungi di atas huruf hijaiyah. Orang kita panggil huruf eja. Nampak lagi Haji Kamal Zaman? Nampak lagi? Haji Kamal Zaman nampak? Faham lagi? Nampak Ustaz, faham insyaAllah. Baik. Habis panggil lafaz. Jadi bila nak sebut kalam, memang kita kata kalam tu perkataan, cakapan. Tapi bila sebut cakapan tu, apa maksud cakapan? Itu kita kena tahu tu. Habis tu buang itu dah. Padam. Baik, kita teruskan lagi. Kemudian al-murakkabu. Murakkab. Apa maksud murakkab? Asal dia susunan. Murakkab ni susunan. Tengok, saya nak tulis. Murakkab. Al-murakkabu. Ma tarakkaba. Nanti ingat. Dia minta arif. Ma tarakkaba. Minismaini. Minismaini. Ma tarakkaba minismaini. Tu dia.
Warna biru pula dah sana. Oh. Warna biru pula dah. Ya. Mana warna hitam tadi warna biru. Biru pun biru lah Ustaz. Okey je. Okey Okey je Ustaz. Ma tarakkaba min ismaini. Apa maksud dia? Ma tu isim. Kalimah kita kata. Kalimah yang bersusun daripada dua isim. Kalau orang tanya apa tu isim, nanti saya bahas. Kita faham dulu murakkab. Contoh kita kata isim ni apa? Kata nama. Isim ni dipanggil kata nama. Isim panggil kata nama. Hilang pula. Hilang lah Ustaz. Tak sempat nampak. Pula. Tadi dia tak hilang tu sebab ni. Saya rasa dia menghadap saya. Kalau tak menghadap saya tu dia tak hilang. Tak apa. Dah tulis yang tadi kan? Tak sempat. Al-Murakkab. Al-Murakkab. Tak sempat. Ma tarakkaba min ismaini. Tu dia. Ma tarakkaba min ismaini. Tu dia. Pakai pen biru yang cantik sikit kan? Warna hitam kan? Pada tersentuh biru jadi biru. Okey, baik. Murakkab. Jangan putih dah Ustaz. Tak nampak. Nampak? Okey. Nampak? Ma tarakkaba min ismai. Kalimah yang bersusun daripada dua isim. Isim ni kita panggil apa? Dia panggil kata nama khas. Ataupun kata nama. Kata nama. Kata nama. Bahasa Inggeris panggil apa? Noun. Noun. Isim tu panggil noun. Noun baik. Habis itu. Itu murakkab. Jadi nak kata kalam apa? Al-lafzu, lafaz yang bersusun. Baik, kena kata bersusun maksudnya apa? Kita bagi contoh. Yang bersusun macam mana? Tengok contoh. Contoh dia. Zaidun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Apa Zaidun qaimun? Zaid itu sedang berdiri. Zaid itu sedang berdiri ataupun Zaid itu akan berdiri. Dia boleh terjemah future tense ataupun present tense. Zaidun qaimun. Bahasa Arab tu indah dia tu sebab tu lah. Perkataan dia satu tu tapi makna banyak. Dia boleh terjemah tu boleh dua makna. Jadi Zaidun tu satu kalimah, qaimun tu panggil satu kalimah. Maka dia ada bersusun. Bila bersusun, paling kurang dia mesti ada dua kalimah. Sebab tu kita kata al-kalam huwal lafzu al-murakkabu. Al-murakkabu lah kita kata bersusun. Kalau esok orang tanya apa maksud bersusun? Kalau kata bersusun tu dia panggil Allahumma salli Muhammad. Dia kata kalimah yang bersusun, yang ni sekurang-kurang bersusun mestilah ada dua kalimah. Zaidun qaimun kita kata. Ataupun qama Zaidun boleh juga. Ataupun kita kata qama Zaidun.
Hilang Ustaz, makna. saya nak tanya. Tadi Ustaz kata uh, al-murakkabu tu ma tarakkaba min ismaini. Tapi yang tu untuk dua nama kan. Tapi yang qa'imun ni fi'il Ustaz. Tak semestinya maknanya ismi kan, tak semestinya kan. Dia boleh jadi Tak dua. mesti. Dia asal bersusun dua kalimah aja, tak kisah. Tadi ismaini untuk kalimah lah. Okey, Kalimah. faham. Dia dua isim ni maksudnya, dia panggil sini, kalau koma Zaidun panggil jumlah fi'liyah, tu lain pula. Tu panggil jumlah fi'liyah. Kalau Zaidun qa'imun dia panggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, nanti kita bahas. Tak apa. Akan rata dia nak cerita semua, tapi kita nak cerita satu-satu dulu. Nak bagi faham kalam tu apa. Nak masuk ke depan lagi, dia kena tahu ni dulu. Baik, tengok. Kemudian al-mufidu. Al-mufidu. Kalau terjemahan dekat situ apa dia tulis? Lagi yang memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Bahawa ni kita sebut apa? Memberi faedah. Siapa boleh jawab? Memberi faedah, tulis. Tambah sikit. Bagi orang yang mendengar. Tulis itu. Bagi orang yang mendengar. Nanti tengok. Mufid. Al-mufid. Ma tahsulu. Ma tahsulu bihi al-faidatu. Al-faidatu lisami'i. Ma tahsulu bihi al-faidatu lisami'i. Tu al-mufid. Perkara yang hasil dengan perkara itu oleh faedah, oleh yang memberi faedah bagi orang yang mendengar. Saya ulang balik. Al-mufid, perkara yang hasil, bihi itu rujuk pada ma. Jaga domain. Perkara yang hasil dengan perkara yang hasil dengan perkara tadi tu oleh yang memberi faedah bagi orang yang mendengar. Itu saya terjemah harfiah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mufid, kita dapat hasil tu, orang yang memberi, orang yang mendengar tu dapat apa? Dapat faedah. Dapat hasil. Dia faham. Faedah ni maksudnya dapat memberi faham. Dapat memberi faham. Dia reti, faham. Apa yang hasil memberi faedah bagi orang yang mendengar? Ustaz. Contoh kita kata gini. Saya kata gini. Zaid berdiri. Kalau saya kata Zaid berdiri, faham tak? Faham tak lagi? Saya cakap Zaid itu sedang berdiri. Faham ke tak? Faham. Bila faham, kita panggil al-mufid. Kita panggil al-mufid. Tu dia. Habis. Dia balik dah. Dia kena menghadap saya bahawa dia tak hilang. Tu dia cara dia. Itu al-mufid. Ma tahsulu bihi al-faidatu lis-sami'. Mana orang yang mendengar tu dia faham. Contoh kita kata bahasa Melayu lah. Kita kata apa tu? Saya sedang masak. Faham tak lagi? Faham? Faham ah? Dia tak tanya masak apa, tak tanya. Awak buat apa tu? Saya sedang masak. Nampak tak? Balik orang dengar tu faham tak? Dia kata saya sedang masak. Orang dengar tu faham tak?
Faham. Bila faham tu dia panggil al-mufid. Itu dia katakan al-kalam wal lafzu al-murakkabu al-mufidu. Itu dia panggil al-mufidu. Habis itu. Ni kalau bahasa Melayu boleh dikira sebagai kata kerja transitif lah ya? Kata kerja? Transitif yang tak memerlukan menyambut. Yang tak Tak memerlukan perlu objek nyambut di tak depan. Dia dengar dia faham dah cukup. Dia dengar dia faham dah. Habis itu. Dia tak kira lah transitif ke tak transitif asalkan faham. Asalkan faham, betul. Okey, baik. Kemudian bil wad'i. Bil wad'i ni ada dua. Saya padam Dah habis tulis kan? Semua dah habis tulis dah? Okey, saya padam. Sekali padam. Dah. Ustaz boleh scroll je Ustaz. Tak payah padam. Scroll up. Scroll up macam mana Scroll ke atas pun boleh. Sebab nanti Ustaz boleh refer balik. Tapi tak apalah, dah padam lah. Never mind. Ni tak ada scroll lah sini. Tak kena cari whiteboard yang elok sikit lah. Alah, whiteboard yang elok sikit dalam ni. Cari dalam ni je. Baik. Kemudian kita kata bil wad'i. Bil wad'i. Bil wad'i. Dia bagi faham ni dulu baru senang kita bagi baca cepat sikit lagi. Bil wad'i ni apa? Wad'i ni ada dua. Tak apa ni saya buat nota kaki, buat nota senang. Sekejap. Padam balik. Wad'i. Sekejap. Wad'i. Sini. Satu bil wad'i al-lughatul arabiyah. Al-arabiyah. Satu lagi bil qasdi minal mutakallimi. Bil qasdi al-mutakallimi. Minal mutakallimi. Minal mutakallimi. Tulis. Okey. Itu al-wad'u. Bil wad'i itulah tadi. Dengan asal wad'i ni hantaran. Asal wad'i ni maksudnya hantaran. Jadi bil wad'i dikatakan dengan yang pertama, maksud yang pertama dengan hantaran bahasa Arab. Apa letak hantaran bahasa Arab? Maksudnya nak jadi kalam tu mesti dengan bahasa Arab. Contoh kita kata apa? Al-kalamu. Kita kata Zaidun qa'imun. Ataupun kita kata Zaidun daribun. Zaid itu seorang pemukul. Zaid itu seorang kaki pukul. Tengok di situ ada kalam tak? Situ ada lafaz. Apa dia? Zaidun. Kemudian ada murakab. Apa tak? Ada murakab, betul tak? Apa dia murakab? Kita kata murakab situ. Susun. Bersusun. Kemudian yang ketiga ada mufid tak? Ada faedah tak? Ada. Ada. Sebab kita faham. Yang keempat dihantarkan dengan bahasa Arab. Lughatul Arabiyah. Itu makna pertama. Zaidun. Tulis contoh pun tak apa. Contoh banyak. Baik, habis.
Kemudian yang kedua pula, makna kedua. Wada'i ni dengan makna qasad. Hala tuju. Qasad ni kemudian tuju. Tuju daripada orang yang bercakap. Bil qasdi ni maksud qasad. Kau tahu kan kita belajar pekah qasad-qasad kan? Mau hati. Kalau orang Kedah cakap. Qasad-qasad ni tuju. Ditujukan daripada orang yang bercakap. Baik, contoh kita kata apa gini. Dia tak nanti cakap bahasa Arab, tak mesti bahasa Arab. Kalau kita cakap bahasa Melayu pun tak apa. Kita kata, Zaid tu sedang tidur dah. Orang bercakap tu dia menuju kepada, dia kata apa? Zaid tu sedang tidur. Kita faham ke tak? Faham lah. Faham. Faham. Kita ni apa? Kita beritahu. Zaid tu sedang tidur tu. Tak cakap bahasa Arab tak? Tapi ni makna kedua. Kalau tak cakap bahasa Arab pun tak apa, asalkan kita faham. Tapi mestilah qasad daripada orang yang bercakap. Sehingga daripada orang yang bercakap. Baik. Ustaz, orang bercakap tu mutakallimu ke Ustaz? Mutakallim ke? Tak boleh baca ke Ustaz? Mutakallim itu orang yang bercakap. Okey. Baik. Kalau kita kata orang tidur, dia bercakap. Dia ada qasad lah situ. Contoh dia tidur. Zaid makan, dia kata itu. Tak contoh ada. dia tidur. Dia contoh dia tidur. Dia tidur, lepas tu dia cakap, aku nak makan. Faham ke tak? Kita faham. Mengigau. Lafaz. Tapi dia qasad tak? Dia qasad nak makan tak waktu tidur tu? Tak. Dia tak qasad. Dia tidur. Ataupun orang mabuk. Orang mabuk tengok orang mabuk. Dia cakap ikut dan dia. Aku nak pergi rumah ni lah. Apa kau cakap ni? Itu tak apa? Kita faham. Dia cakap tu faham. Tapi dia tu, orang cakap tu dia tak ada qasad. Maka itu tak panggil kalam. Nak panggil kalam mesti dia kena ada qasad. Mesti dia ada niat. Qasad ni kita panggil berniat oleh seorang tu akan bercakap. Tulis itu. Qasad ni dalam bahasa Melayu, berniat seseorang yang bercakap akan cakapannya. Berniat oleh seseorang yang bercakap itu akan cakapannya. Itu dipanggil qasad. Dia nak keluar, orang yang mabuk, dia cakap tak ada qasad. Orang yang tidur cakap tak ada dia tak berqasad. Dia tak ada niat pun. Dia kata nak makan. Aku nak makan, kita ambil makanan tersumbat dalam waktu dia tidur. Marah dia, dia tengah tidur. Dia tak ada niat nak makan pun, dia tengah tidur. Jadi nak kata kalam ni, ni baru lengkap. Bila sebut kalam dia mesti ada 4 ni. Kena ingat tuan-tuan. Bila sebut kalam mesti ada 4 ni. Apa dia? Al-kalam huwal lafzu al-murakkabu al-mufid bil wad'i. 4 ni kena pegang. 4 ni kita kena pegang. Bila seorang tanya kalam tu apa? Kita kata kalam tu dia mesti ada lafaz. Baik, orang tanya lafaz tu apa? Lafaz ini mestilah suara yang ada dalam dia tu huruf hijaiyah. Bila sebut huruf hijaiyah mesti bahasa Arab. Betul. Itu panggil kalam. Contoh kita kata Zaidun. Tu panggil lafaz. Sebab apa panggil lafaz? Sebab dalam kalimah dalam lafaz Zaidun tu ada huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Alif ba ta sa itulah dia panggil huruf hijai. Kita panggil orang Melayu panggil apa? Eja. Nampak tak? Alfabet, Ustaz, alfabet. 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 Alfa burung. Alfa burung. Habis. Kemudian al-murakkabu. Mestilah dia bersusun daripada 2 kalimah. Apa dia 2 kalimah? Contoh kita kata Zaid itu berdiri. Zaid itu daribun. Zaid itu seorang yang pemukul. Zaidun naimun. Zaid itu sedang tidur. Boleh juga naimun.
Jadi dia ada dua kalimah. Zaidun naim. Naimun. Nampak dah? Zaidun naimun. Zaid sedang tidur. Maka itu dipanggil murakkab. Kemudian al-mufid. Yang kita faham, yang memberi faedah, maksudnya memberi faedah bagi orang yang mendengar. Ma tahsulu bi al-faidatu lis-sami'i. Perkara itu yang hasil dengan perkara tadi itu yang memberi faedah, yang memberi faham bagi orang yang mendengar. Orang mendengar tu faham. Zaid tu sedang tidur lah. Orang dengar, okey. Orang panggil kita. Orang panggil orang apa? Orang nak jumpa kita. Tiba-tiba orang tanya, saya nak cek Zaid. Oh, Zaid sedang bekerja lah. Orang dengar tu, okey. Dia faham lah tu. Dia faham. Itu panggil al-mufid. Kemudian yang ketiga, bil wad'i. Dengan hantaran tu ada dua makna. Satu biluatil arabi, satu lagi bil qasdi minal mutakallimi. Ada kalanya dengan hantaran bahasa Arab, ada kalanya maknanya tu mestilah kita berniat. Berniat seseorang bercakap tu dengan cakapan dia. Contoh dia kata apa? Dia kata Zaid Zaid itu sedang belajar. Dia qasad, dia niat. Tapi kalau dia tengah tidur, Zaid belajar, Zaid tengah belajar ni. Dia tak qasad pun, dia tak niat pun begitu. Maka itu tak panggil kalam. Nak panggil kalam mesti dia kena ada niat. Mesti dia kena niat. Kalau tak niat, dia tak panggil al-kalam. Walaupun kita kata dia ada lafaz, walaupun kita kata dia tu murakkab, walaupun kita kata dia mufid, tapi satu tak cukup. Apa? Dia tak niat pula dah. Mengigau. Ataupun dia tu orang mabuk. Tengah mau mabuk dia kata, dia kata Zaid tu tidur lah weh. Ini panggil kalam ke? Tak panggil kalam sebab dia orang mabuk. Kalau orang mabuk dia tak ada ni, dia tak ada qasad, dia tak ada ni, dia tak ada niat. Itu maksud dia. Habis itu. Faham lagi semua? Ustaz. Faham. Okay, nak tanya soalan boleh? Tanya. Ustaz, boleh tak kalau Ustaz al-murakkabu tu, kalau kita nak faham sebagai subjek dan predikat, boleh tak? Subjek predikat macam mana? Macam dia kan ayat tu yang Ustaz kata kalau murakkabu tu ialah dan dua kalimah. Macam Zaid tu subjek, sedang berdiri tu predikat. Ataupun kita kata macam dia sakit, dia tu subjek, sakit tu predikat. Maksudnya murakkabu tu boleh tak kalau kita nak faham sebagai subjek dan predikat? Boleh je, boleh. Kalau macam tu boleh. Subjek dan predikat. Subjek dan predikat lah. Betul? Ya. Dah faham. Tapi saya rasa Ustaz baru mula nak pengenalan untuk subjek matter ni dulu. Belum lagi masuk kepada subjek predikat. Itu kemudian. Oh, okey. Itu tak masuk lagi. Tapi nak cerita kata. Maksudnya saya nak faham. Saya nak fahamkan diri saya yang memang tak apa. Nak faham keterangan al-murakkabu tu. Boleh. Yang tu kemudian. Memang kemudian. Tapi kita nak faham dari segi kata murakkab tu dia mesti bersusun dua kalimah. Dah cukup lah. Tak kira dia saja dia tak kisah. Boleh. Tak masalah. Saya faham tu. Maksudnya, yalah walaupun tak masuk lagi macam perbincangan, tapi kita nak faham tu. Kalau dua kalimah tu maksudnya apa? Paling kurang ada dua kalimah lah bukan? Paling kurang dua kalimah. Tapi kalau kita cakap, kalau tak memberi faedah macam contohnya, in qama Zaidun. Jika berdiri Zaid. Itu nak bagi kalimah, itu nak bagi kalam tak? Tidak, tak boleh. Tak ada bagi makna. Sebab? Tidak komplit ayatnya. Bukan tidak komplit. Dia tidak memberi makna. Tidak memberi faham. Dia tak ada mufid. Dia tidak memberi faedah. Ayat dia tergantung. Ayat tergantung, betul. Kita kata, jika Zaid itu berdiri, orang dengar. Tak faham. Jadi, Zaid berdiri apa? Dia maksud apa nak cerita?
Satu dia kena lekapkan ayat dia. Jika Zaid itu berdiri, aku nak pergi makan. Faham tak? Jika kelas ini habis, jika habis kelas dengan Ustaz Zafran, aku nak pergi masak. Faham tak tu? Mama nak tidur. Contoh Ya Ustaz. Itu yang saya kata tadi tu yang kata kerja transitif dengan tak transitif tu memang kita tak masuk lagi, tapi saya nak fahamkan pada awal ni sebelum kita pergi ke seterusnya. Itu boleh. Kalau terkerja tak transitif dia tak perlu menyambut semua. Jadi macam saya dah fahamkan yang tu tadi, bukannya masa nak pergi lebih jauh. Okey, terima kasih Ustaz. Habis. Ni esok kita nak masuk ni. Ustaz, tolong sikit yang bil apa? Bil qauli. Bil wad'i. Dengan bil wad'i, mana dia? Dengan bahasa Arab. Kalau dalam kitab tu tulis bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Tapi ada dua makna. Saya tulis ada dua makna. Satu dengan makna bahasa Arab. Mesti kalimah tu dengan bahasa Arab ataupun dengan niat orang bercakap tu dengan cakapan dia. Tulis itu. Dia ada dua makna wad'i tu. Satu dengan hantaran bahasa Arab, satu lagi dengan hantaran orang yang niat untuk dia bercakap. Untuk bercakap akan cakapan dia. Contoh kalau kita kata dia tidur, dia bercakap. Walaupun kita memberi faedah, tapi dia tak niat. Bila tak niat, maka tak panggil al-kalam. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi nak cerita al-kalam tu, dalam al-kalam tu, dia ada 4 dalam tu. Dia mesti lafaz, murakkab, mufid dengan wad'i. Habis itu. Esok kita nak masuk dalam pembahagian isim fi'il haraf. Wa aqsamu. Dan bermula bahagiannya, bahagian kalam itu ada 3. Isim, fi'il dan haraf. Ini kita nak bahas. InsyaAllah esoklah kita bahas. Okey. Ni esok tak ada ulang dah. Esok terus masuk dah. Sebab minggu lepas saya testing power dulu. Ni dah ada whiteboard ni senang lah. Base itu. Semua faham InsyaAllah Ustaz. Allah. Banyak sikit tak apa, tengok balik lah, rujuk balik. InsyaAllah Ustaz. Tadi kalau esok orang tanya al-kulam, al-kilam, al-kalam, dia macam 3. Kalau al-kalam tu yang ni lah, wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalau kulam kita dah tahu apa dah. Kilam dah tahu dah. Al-kulam dengan mana al-ardu as-sumbatu. Kalau al-kilam jamak dia al-kalamu dengan mana al-jarhu. Jarhu ni cedera ataupun luka. Habis itu. Jadi semua faham InsyaAllah Ustaz. Okey, insyaAllah kita sama esok lah. Esok sama kita mesti pukul 11 suku. Sebab esok kalau beli pukul 12.30 pukul 12 suku. Jadi esok kita start 11 suku Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Yang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi minyak Ustaz ni, bungkus. Boleh stop recording. Recording boleh stop. Recording boleh stop. Bukan saya. Admin stop kan. Tolong tolong mesej Fikri ya. Saya tengah ni. Sebab sekali hari tu dia lupa stop sampai 2 jam. Kesian Haji Nasir nak pergi cut dia. Tolong bagi tahu Fikri ya. Haji, tenang je, okey je okey Ustaz. Saya nak insya-Allah. Ni sikit je.
Fa'ala. Saya tahu dah hafal. Ada. Allah. Sikit-sikit boleh je. Lepas ni kita masuk bab lain aja. Boleh, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kena isi pelan-pelan je. Okey je. Dia kena pelan-pelan kayuh, Ustaz. Pelan kayuh je. Ya. Okey je. Ustaz kena praktis tulis cantik sikit, Ustaz. Ya, masalah tulis tu. Sebab dia duduk kat sini, saya nak dia sini tau. Dia payah tau. Kalau kat sini nanti saya nak buat sini balik. Lepas tu bila saya tekan tangan saya, dia tercecap dia tu lah. Aku payah tu. Bukan boleh tak pandai tulis. Boleh tulis bahasa Arab, tapi dia jadi tak cantik tulis macam tu. Nanti nak belajar juga tu. Dah rekod dah. Dah berhenti rekod lah. Tak, saya dah cakap dengan Ustaz Fikri, kata, saya Ustaz pula. Cikgu Fikri dia kata okey, dia tapi tak stop macam tu. Ustaz kan tahu dah belajar dengan Haji Nasir. Tu ada lagi kan? Tu ada lagi kak. Dia tak stop gitu. Tak, Ustaz kan dia belajar dengan Haji Nasir. Tak belajar stop. Tak belajar lagi sebab saya tengah sibuk bawah ni. Tak sempat belajar lagi. Okey. Saya duk belajar dengan Ustaz Rajid tu, bawah ni tak sempat. Dia nak ajar saya malam, maksudnya malam ni saya mengajar bawah ni. Sebab apa tau, saya cakap Ustaz praktis lagi tulis, sebab bila Ustaz tulis tu orang tak boleh nak baca. Dia tak elok tak boleh baca. Tak dapat nak baca. Saya tulis sini payah. Dia tak boleh. Dia pakai kat ni. Kalau nanti kena tulis sini tak apa. Sini. Kak cuba lama okey tu. Rekod tak berhenti lagi tu kak? Dia jawab okey baik, tapi dia tak Fikri. Dia jawab dah tu. Tak, dia tak jawab ni nama. Cikgu Fikri. Siap lah. Tu ada Mak Nasir nama. Fikri tolong dia dah cakap rekod. Dia dah cakap masalah okey dah cakap. Tak masalah kita dah cakap panggil Fikri dia tak jawab ni. Tak, dia belum masuk lagi kot. Tadi pergi mana dah. Fikri. Hello. Sibuk atuk ni.